الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan berkenaan dengan siwak lagi, iaitu hadis yang ketujuh sebagai sambungan. Kerana hadis yang ketujuh ni pun sebenarnya kita baca pada minggu sebelum ini, tapi oleh kerana sedikit saja kita baca, saya ambil daripada awal. Hadis yang ketujuh pada muka surat 25. Bagi yang ada kitab ni, muka surat 25. An Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wa yurwa al-khitanu wat-ta'attur was-siwak wan-nikah. Diriwayatkan daripada Abi Ayyub radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara termasuk sunnah para rasul, iaitu malu, wa yurwal khitan, dan diriwayatkan khitan. Bersunatlah kalau kita kata bersunat, khitan, jawi kita kata. Wa ta'attur, dan mengenakan wangian. Jadi menggunakan minyak wangi kita kata, ataupun wangian. Wasiwak, dan gosok gigi. Wan nikah, dan nikah ataupun berkahwin. Ini hadis yang ketujuh. Baik, cuba tengok nota kaki di bawah tu. Di bawah di bahagian diriwayatkan berkhitan. Nota kaki yang ke-48. Tambahan diriwayatkan khitan terdapat di dalam asal kitab Mishkat. Namun begitu saya tidak menemui riwayat dengan lafaz 4 perkara termasuk sunnah para rasul yang menyebutkan khitan. Tetapi khitan tetap termasuk dalam kategori ini berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Jadi di sini ada beberapa perbezaan dalam riwayat sebenarnya. Ada yang sebut khitan tetapi tidak disebut dengan lengkap 4 perkara ini. Ada juga dalam kitab asal lah. Dan kitab asal pun dia ada beberapa nuskah juga. Jadi mengikut Al-Fadhil Ustaz Nasir ni, rujuk yang asal tu tidak ada. Tak apalah tu, kita tidak bincang itu. Nota kaki yang ke-49, Sunan At-Tirmizi, bab hadis yang datang berkenaan kelebihan berkahwin dan galakkan kepadanya. Musnad Ahmad ni contoh, mana contoh hadis ini selain daripada terdapat dalam Mishkat ni, dia juga terdapat dalam kitab-kitab hadis yang lain. Dia sebut yang itu je sebenarnya. Walau bagaimanapun hadis ini, hadis yang ketujuh ini dihukum sebagai hadis hasan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam tahqiq kepada kitab Mishkat. Tetapi dihukum dhaif oleh beliau di dalam Sahih wa Dhaif Sunan Tirmizi. Jadi Imam Tirmizi selepas mengemukakan hadis ini menghukumkan hasan gharib. Syekh Su'aid Al-Arnaud mendhaifkannya dalam kitab tahqiq Musnad Ahmad. Pengarang Tuhfatul Ahwazi mengatakan hukum hasan terhadap hadis ini oleh Imam Tirmizi boleh dikritik kerana terdapat di dalamnya sanad Abu Shimal dan dia seorang yang tidak dikenali. Mungkin Imam At-Tirmizi mengenalinya, atau maksud hukum hasan oleh imam di sini berdasarkan sokongan riwayat-riwayat lain. Jadi maknanya, maksud dia hadis ni kira-kiranya dhaif lah. Tetapi jadi naik ke taraf hasan
Jadi naik ke taraf hasan tu kerana ada sokongan hadis lain. Mana semata-mata hadis ni dengan sanad ni, maka dianya dhaif. Itu maksudnya. Tetapi boleh dipakai lah. Sebab apa? Sebab hadis ni walaupun dikatakan dhaif, dhaif di sini dari sudut sanad. Tapi dari sudut matan dia, ulama terima sebab dalam hadis lain banyak sebut fakta-fakta ini. Jadi kena ingatlah yang dikatakan dhaif adalah dari sudut sanad dia, bukan matan itu. Nas dia, matan dia tu waktu banyak dalam kitab, dalam hadis-hadis lain sahih pun. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ni walaupun ada yang kategorikan dhaif kerana Abu Shima tu majhul hal, tidak dikenali biodata dia dengan tepat, tetapi selain daripada ada kemungkinan Imam Tirmizi kena dia, ada kemungkinan. Yang keduanya ada sokongan hadis-hadis lain lah. Itu maksud dia. Jadi hadis ni boleh jadi dari satu sudut, dari satu sanad dia tu lemah, tetapi dia menjadi kuat dengan sebab sokongan hadis-hadis lain, yang mana hadis lain itu adalah hadis yang sahih lah. Ataupun hadis lain itu hasan misalnya. Jadi hadis tu menyokong dia. Dia banyak juga hadis Nabi tu jenis begitu kan. Baik. Jadi dalam kitab, dalam hadis ini disebut beberapa perkara lah, 4 perkara di sini antara sunnah para rasul, iaitu mana berkhitan, mengenakan wangian, gosok gigi dan berkahwin. Baik, cuba tengok muka surat sebelah itu. Maksud sunnah para rasul di sini. Jadi dalam hadis ini sebut, sebab sebelum ni dia ada sebut fitrah. Dia ada sebut fitrah. Sebelum ini ada sebut mana gosok gigi termasuk dalam fitrah. Tapi dalam hadis ini sebut sebab gosok gigi pada sebut juga dalam hadis ini. Tetapi tidak disebut fitrah, disebut sunnah. Disebut sunnah. Jadi apakah yang dimaksudkan antara sunnah para rasul, kemudian disebutkan 4 perkara? Jadi apa maksud sunnah di situ? Maksud sunnah para rasul di sini ialah jalan yang menjadi kehidupan mereka. Jadi para rasul ni antara kehidupan mereka dalam bab kebersihan ni adalah gosok gigi. Biasa tu, itu menjadi tabiat para rasul. Rasul yang adalah dari kalangan manusia sahaja. Maksud rasul sini rasul kalangan manusia, sebab istilah kalimah rasul ni digunakan juga untuk malaikat yang menjadi utusan Allah itu. Disebut juga rasul. Tapi rasul yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah rasul dari kalangan insan, manusia. Bilangan mereka pula bukan secara keseluruhan tetapi kebanyakan rasul, kerana Nabi Nuh AS tidak berkhitan. Kalau mengikut riwayat, Nabi Nuh tidak berkhitan, dan Nabi Isa tidak berkahwin. Tiba-tiba kata sunnah para rasul, sedangkan Nabi Nuh tidak berkahwin, Nabi Nuh tidak berkhitan, Nabi Isa tidak berkahwin. Dia kira ni kebanyakan. Kalau ada 1-2 kes yang tidak itu tidak dikira lah kebanyakan. Baik, 4 ciri yang disebutkan dalam hadis ini ialah pertama, malu. Malu yang dikendaki oleh hadis ini ialah malu dari sudut pandangan agama. Ia merangkumi perbuatan seperti menutup aurat, mengelakkan diri dari perkara-perkara yang boleh merosakkan maruah dan dicela oleh syarak seperti perbuatan maksiat dan perkara-perkara yang keji. Malu yang dimaksudkan di sini bukan dari sudut cita rasa manusia semata-mata, kerana ianya berbeza di antara mereka. Kerana itu pandangan agama menjadi keutamaan dalam persoalan ini. Jadi malu yang dimaksudkan di sini sebab dia gini, dalam hadis lain disebut malu di mana sifat yang sudah sedia ada dalam diri manusia. Orang yang tidak beragama pun dia ada perasaan malu. Bahkan mana-mana orang yang tidak beragama Islam, bahkan mereka beragama dengan agama lain pun, sifat malu tu ada, kerana itu sifat manusia. Sifat manusia. Jadi bila disebut malu sebagai salah satu sunnah Rasul, tentunya malu ini lebih daripada hak sifat biasa tu. Lebih daripada malu hak menjadi sifat manusia biasa. Sebab itulah bukan dalam ni sajalah. Dalam kitab-kitab lain pun sebut malu yang dimaksudkan dalam hadisnya adalah malu yang berasaskan kepada kehendak syariat itu. Misalnya malu untuk menutup aurat. Itu tuntutan agama tu. Mana untuk tutup aurat, mana dia malu mendedahkan aurat. Mana kalau dia buka aurat tu dia rasa malu. Jadi kalau tutup tu dia tidak rasa malu. Hak tu sebenarnya bukan fitrah tu.
bukan fitrah. Cumanya beginilah, saya nak sebut begini berkenaan dengan hak malu ni. Kita kata menutup aurat ini ajaran agama. Jadi kalau orang tidak terlibat dengan agama, kalau dia istilah tutup aurat ni tak ada bagi dia. Cuma kita kena faham dua perkara. Yang pertamanya, dia panggil aurat mughallazah. Hak biasa dia dipopularkan oleh Imam Bukhari. Aurat mughallazah ni maknanya tutup kemaluan tu. Sama ada kemaluan depan dengan kemaluan belakang. Hak ni orang tidak Islam pun dia ada perasaan tu. Tutup hatu tu. Tu. Bahkan kita kata orang jakung pun tutup dalam ni. Tutup dalam ni. Kalau ada hak tak tutup lagi tu, waktu hak terlepas parut tu. Umumnya manusia akan malu. Walaupun tidak berkait dengan agama pun dia ada perasaan sebenarnya malu tu nak dedah aurat mughallazah. Hak kita kata kemaluan depan, kemaluan belakang. Sebab tu lah perkara tu dia tidak dipertikakan. Tama-tama kalau orang agama hak tu memang wajib tutup. Cuma satu lagi dia panggil aurat mukhaffafah. Hak selain daripada kemaluan tu. Paha misalnya punggung, papai punggung tu lah. Ataupun dalam mazhab Syafi'i daripada pusat ke lutut tu bagi lelaki. Hak tu khilaf ulama. Ada setengah kata lutut dak lagi. Paha pun dak lagi. Setengah tu. Tu boleh berlaku khilaf. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang dimaksudkan malu dalam konteks syariah ni adalah malu untuk mendedahkan aurat. Aurat mana tu? Aurat mukhaffafah. Hak mughallazah tu tak ada agama pun malu. Nak tutup kemaluan depan, kemaluan belakang tu. Kecuali orang tu telah rosak dah fitrah dia. Tu lain cerita. Sebab kita tengok orang kafir pun malu. Misalnya kalau perempuan walaupun dia tidak Islam pun. Mana lagi hak malu nak mendedahkan aurat dia. Maksud aurat ni maknanya kita kata tetek misalnya hak perempuan. Tapi setengah-setengah tu tidak. Tapi kalau orang Islam, hak tu lagilah. Malu sungguh tu memang tak akan buat begitu. Itu satu perkara. Yang kedua, malu yang dimaksudkan di sini juga bila dikaitkan dengan agama, maksudnya malu hendak melanggar perintah Allah. Malu hendak melanggar perintah Allah. Malu kalau tidak laksanakan perintah agama. Itu maksud dia. Dan malu ni sebenarnya dia ada banyak peringkat lah. Sebab saya tak bawa dia punya nota tu, insya-Allah nanti program ni lah sepah kita kata Ramadan saya akan sebut malu yang dihurai oleh ulama tu ada berapa jenis. Hak Nabi ni, malu Nabi ni peringkat mana? Saya nak Osman tu malu tu peringkat mana tu? Yang dikatakan Allah malu pada dia tu lah. Setinggi mana? Bahkan Nabi malu pada Sayyidina Osman. Kalau dia duduk dalam keadaan tak betul, bila Sayyidina Osman mari dia betul kaci baju lah Nabi. Maknanya malu Nabi. Hak tu malu peringkat mana? Ulama bincang, tak silapnya dia ada sampai 5 kategori malu yang disebut oleh ulama. Itu insya-Allah saya akan bagi sebagai nota tambahan lah, insya-Allah. Tak apalah, secara umumnya begitu. Ciri yang kedua yang disebut dalam hadis ialah mengenakan memakai wangian sama ada pada pakaian dan tubuh. Mana supaya tubuh tu berbau wangi. Imam Al-Munawi berkata, yang dimaksudkan di sini adalah penggunaan attar iaitu wangian, kerana ia membersihkan hati dan menguatkan jiwa dan anggota. Jadi bagi ulama, wangian ni khususnya bau wangian daripada bunga, ekstrak daripada bunga misalnya, sebenarnya dia ada kesan juga pada minda seseorang, kepada di segi psikologi. Dia bukan sekadar untuk sedap hidung saja, tidak. Wangian ni banyak perkara. Sebab tu kalau wangian kita kata maha-maha bau tu kan, kadang-kadang kalau nak demam dia tak jadi demam. Ini ada dalam beberapa buku yang saya baca, kesan dia sebab dia ambil daripada bunga dan sebagainya. Tu. Tapi kalau hak wangi, hak murah itu ni, hak segar jadi demam, bau tu. Bau tu pelik. Siapa kita jadi hilang mata dia punya diri bau, dengar tu bau tu. Tu hak berat tu. Hak tu tidak berkualiti. Kita tahu Allah kerahnya bau. Jadi hak Nabi sebut sini bau wangi, hak lagu mana? Yang menyegarkan, khususnya khaisyun. Ini dia panggil khaisyun. Dia menyegarkan saluran pernafasan tu. Itulah. Tu kan. Lepas tu kalau kita pakai minyak wangi kononnya, tapi orang bau tu mari masjid jadi orang pun jadi kejut. Janganlah pakai lagu tu, mengganggu, termasuk mengganggu. Ada setengah minyak wangi kita jadi selu suara jadi kecek lepas tu dah misalnya. Siapa pergi kat tu? Tak boleh nyanyi kat orang tu. Contoh saya sendiri memang adalah, tapi kita tak pakai.
Berapa sebab orang lain tak boleh bau tu. Kita beli pada Mekah, kalau kita hidup tu di bahasa segar, pas kasih ni segar. Ada, tapi setengah jadi, tapi ramai orang tak lihat tu. Kata. Jadi kita pakai tang tak ada orang lah. Sebab hatu tu ramai kata bau busuk dia tu. Tapi saya sendiri bila guna tu kita rasa segar di bahagian khayshun ni. Kita rasa lega dengan bau tu. Tapi kita kena ambil kira sebab tu saya tak pakai mari masjid tu. Tapi kadang-kadang kalau kita duduk dalam kereta, kita pergi mana-mana jauh sore, kita guna, dia jadi segar. Ada juga ni kita. Jadi kena ingat satu perkara lah, sini tidak disebut. Wangian yang dimaksudkan di sini adalah yang tidak mengganggu orang lain. Jangan kira kita saja. Kita saja. Tak ambil kira dah orang lain bau tak sedap, siapa terganggu, tak boleh. Tu. Ya. Orang perempuan pun sama ya. Mana boleh pakai, cuma jangan melampau. Jangan melampau. Ada dalam hadis tu. Melampau ni maksudnya minyak wangi dia tu tajam sangat sehingga mengganggu orang lain, khususnya lelaki yang menimbulkan perasaan fitnah dan sebagainya. Tak boleh. Bukan tak boleh pakai, boleh pakai. Sebab Nabi tak seri bau busuk tu. Jadi makna perempuan tu kena ambil kira lah. Sebenarnya saya tengok dalam syarah hadis, Nabi tak benar perempuan pakai minyak wangi tu maksudnya cara seperti zaman jahiliah tu mengikut ulamanya. Dia ada sejenis minyak wangi tu dia reka khusus untuk menarik perhatian lelaki. Tu tak boleh. Enggak terima pun lelaki tu. Jadi tu bahaya. Tak boleh tu. Jadi apa yang tak boleh di masjid, ulama kata luar pun tak boleh juga. Sebab kalau timbul fitnah di masjid, luar lagi kuat fitnah. Orang kita ni dia kata tak masjid tak boleh, luar tak apa. Padahal mari masjid ni jauh-jauh pun timbul fitnah, hak luar tak tahu. Sepatutnya kena faham gitu. Sebab di masjid ni lah kita nak bawa pergi keluar. Dah kalau masjid timbul fitnah, Nabi tak benar. Lepas tu kalau di luar lah ke mana? Orang duduk luar ni kira-kira secara logiknya lagi mudah lah timbul fitnah. Pak mari duduk dengan hadis sama ni pun timbul fitnah lagi. Lepas tu hak duduk dengan Yahanana tu pada dengan pening gitu. Jadi bagi saya apa yang ditekankan tak boleh di masjid ni, luar pun tak boleh juga. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Baik. Jadi kena berhati-hatilah. Jangan berdoa lah. Jangan berdoa. Jangan berdoa. Sebab iyalah dalam misalnya dalam syarah Sunan Nasa'i itu ada disebut. Boleh dikatakan ulama kata hak taklih tu dia merujuk kepada cara penggunaan wangian seperti zaman jahiliah. Jadi kena tahulah fenomena zaman jahiliah tu macam mana. Kena tahu tu. Antara yang disebut menarik perhatian lelaki sehingga orang pakat tengok, jadi timbul fitnah pula. Lepas mari suatu tubi awal nak tengok dia tu tak, misalnya tak. Tu tak boleh lah. Kalau siapa gitu maknanya tak boleh, kena jagalah. Kalau tidak tak boleh pahala mari masjid. Supaya juga lelaki pun gitu juga. Jangan kuat sangat. Baik. Imam Al-Munawi berkata, iaitu penggunaan attar, iaitu wangian, kerana ia membersihkan hati dan menguatkan jiwa dan anggota. Maknanya ini antara disebut oleh Imam Munawi, kalau boleh kita cari minyak wangi tu ataupun air wangi, kita kata perfume tu yang boleh menyegarkan minda. Dia ada tu. Mereka, yakni para rasul, memerlukannya kerana mereka menghadapi beban wahyu. Jadi antara yang disebut oleh ulama seperti mana disebut sini, kenapa Nabi sentiasa wangi? Sebab dia nak menyambut malaikat. Sebab malaikat dia suka benda wangi-wangi ni. Malaikat tak suka kotor. Disebut begitu sebab dia tu memang bersih penciptaan dia tu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada dalam hadis maknanya Nabi sebut malaikat ni tak suka sesuatu yang manusia tak suka, malaikat pun tak suka juga. Ada sebut dalam hadis. Ada sebut dalam hadis ni. Ciri yang ketiga ada lagi Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Muzammil yang bermaksud sesungguhnya kami akan menurunkan kepada kamu wahyu Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah yang berat. Jadi minyak wangi, kita kata perfume tu ataupun wanginya tu, dia membantu untuk meringankan Nabi. Sebab bila segar tu dia rasa ringan lah. Kerana bau yang tidak menyegarkan ni dia mempengaruhi minda. Sebenarnya kita ni banyak dipengaruhi oleh kita kata pun psikologi lah, minda kita. Kadang-kadang sakit ke apa, semua pengaruh psikologi banyak mempengaruhi sakit sehat seseorang tu. Kalau kita baca buku-buku berkait dengan psikologi, banyak lah. Nak tahu dah ya. Letih,
Tapi kalau gu telefon suruh pergi ambil duit, segahlah dulu. Tu gapo dia tu situ tu. Mana pengaruh luar. Rupanya kalau suruh pergi ambil duit, demam pun boleh pergi. Jadi gagah lah dulu. Tak apa panah ceng-ceng pun kita tu tak. Mana kesah tu. Psikologi tu. Sakit tu ada sengerti, tetapi dia berkait juga dengan psikologi tu. Sebab tu kalau kita baca buku-buku perubatan kadang banyak juga penyakit ni kesan daripada tekannya perasaan. Asalnya tak ada penyakit tu. Misalnya penyakit jantung misalnya, tu pengaruh besar tu dari segi kehidupan manusia tu, dari segi psikologi. Sentiasa susah hati, tidur tak cukup, mudah kena penyakit lah, kesan dia. Tu. Jadi wangian ni sebenarnya salah satu yang membantu dari segi keperluan itulah. Baik, ciri yang ketiga ialah siwak, iaitu gosok gigi. Jadi perbahasan tentang siwak telah pun berlalu dalam hadis sebelum ini dan akan datang. Ciri keempat ialah berkahwin. Perkahwinan merupakan salah satu sunnah Nabi. Perkahwinan merupakan salah satu sunnah Nabi-Nabi. Mana Nabi-Nabi dululah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga menepati fitrah suci manusia. Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan para rasul sebelumnya, dan kami jadikan mereka isteri-isteri dan zuriat yang meneruskan keturunan mereka tu. Jadi hak tidak nikahnya Nabi Isa sahaja. Nabi lain semua berkahwin. Lepas tu kita kata ramanya ulama tak nikah dah. Tu hal dia. Dia panggil dari istilah ulama, dia panggil waqi'atu hal, dia panggil. Dia panggil waqi'atu hal. Tu istilah yang digunakan oleh ulama untuk menjelaskan keadaan khusus untuk seseorang. Tak boleh ambil iktibar tu, tak boleh. Misalnya ada setengah-setengah ulama, misalnya Imam Nawawi sendiri pun ada dikata dia ni tak nikah. Imam Syafi'i pun ada setengah kata nikah tapi cerai. Macam-macam dalam kitab sebut. Tu. Setengah kata nikah, setengah kata tak. Ada setengah tu memang jelas tak nikah. Lepas tu kita kata dia tak sah nikah ke? Ulama kata waqi'atu hal. Waqi'atu hal ni maksudnya keadaan dia. Setengah ulama kata dia kuat dah, duk baca, duk gapo ni, perjuangan dalam ilmu ni kadang tak fikir tu. Kalau mikir pun tidak kuat. Tu. Bila mikir nikah tidak kuat, dia pakai berlalu kan gitu. Jadi bagi dia bukan suatu penyeksaan tu. Hak seksa nak nikah tak boleh. Nak tepuk tiang kita kata. Tapi tak boleh nak nikah. Hak ni hak jadi beban. Jadi hak kih orang tu mungkin bagi kita kalau tak boleh nikah ni maknanya terganggu lah. Setengah orang nikah dah tengah, dia kena tambah lagi. Hak tu masalah manusia. Ada setengah ulama tu dia tak apa tak nikah. Dia bukan tak sah, sebab tu dia tulis kitab tentang nikah, sebut tentang, tapi dia tak nikah. Keadaan dia. Dia bukan tolak sunnah dak, keadaan dia. Dia panggil waqi'atu hal, kes terpencil yang melibatkan individu tu sendiri. Dan dia pun tidak arah orang buat gitu, tidak galak orang buat gitu. Bukan dia suruh orang nikah, dia tak. Ada juga itu. Tapi setengah ulama tu nikah pak nah. Imam Nasai. Cukup kata. Orang tanya dia mana makan air sama. Dia kata nak suruh kuat tubuh badan. Dia kata nak kuat tubuh badan. Orang faham lah kuat tubuh badan tu. Makan air sama nak hari. Dia kebetulannya kaya. Macam-macam ulama ni. Dia tak serupa. Tapi kak umat boleh tumpat ilmu dia tu tak begitu banyak. Tu. Jadi kita kena faham lah tu. Baik, seterusnya Baginda sallallahu alaihi wasallam mencela umatnya yang tidak menyukai perkahwinan dan ingin hidup dengan kehidupan kerahiban. Ia ditunjukkan oleh hadis yang berbunyi, Nabi tak suka umat dia tak nikah. Kena nikah lah maknanya. An Anas bin Malik, ini contoh hadis galakkan Nabi supaya berkahwin, dan Nabi sebut kelebihan dia. Mana Nabi sebut fadilah. Bila Nabi sebut fadilah, ni dia jadi fakta agama lah. Jadi fakta agama. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha.
Faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa inni usalli al-layl abada. Wa qala akhar ana asumu ad-dahra wa la uftir. Wa qala akhar ana a'tazilu an-nisa fala atazawwaju abada. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Ama wallah inni la akhshakum lillah wa atqakum lah. Lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, 3 orang telah datang ke rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama kata salah satu rahti ni bukan 3 orang, mana 3 orang lebih. Ada juga yang terjemah gitu. Bukan 3 orang, 3 orang lebih. Ada juga yang terjemah. Bukan, tidak salah ni. Ni salah satu terjemah sebab kalimah rahtin tu dia menunjukkan bilangan yang lebih daripada bilangan yang ramai. Bahasa Arab ni ramai, kita kata hak paling rendah ramainya 3 orang lah. Bermula ramainya 3 orang dalam bahasa Arab ni. Dia panggil jamak tu. Tak apalah, sini boleh kot. Maknanya boleh jadi dia pergi tu lebih pada 3 orang. Baik. Pergi mana tu? Pergi ke rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud untuk bertanya tentang ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila diceritakan kepada mereka tentang ibadat Nabi di rumah, mereka menganggap ataupun boleh kita terjemah mereka merasakan sedikit berbanding mereka. Itu maksud dia. Secemak tu kita kata setara tu tak apa dah, Nabi muka dia maksum, dia tak buat dosa. Kita hak jenis dosa ni tak boleh buat sebanyak tu, kena buat lebih lagi. Perasaan dia tu bukan berdasar pada dalil tu. Anggap tu bukan kerana dalil tapi kerana perasaan. Tu. Maka mereka pun kata di mana kita kalau nak dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ni kalau dia ada buat dosa pun kecil ke kita besar tu tak adalah dosa kecil pun. Hak kecil pun Allah ampun dah. Hak lah ni, hak dulu, hak lah ni akan datang. Tu saya terjemah mafhum mudah. Semua Allah ampun. Jadi kalau dia buat ibadat setara tu, tu kira banyak dah. Tu nisbah pada dia moga dia tak ada dosa. Enggak, kita ni dosa banyak. Lepas tu pahala takut sikit dah dosa banyak, pahala sikit pula. Misalnya. Daripada situlah maka dia buat keputusan kita ni kena buat lebih daripada Nabi. Kalau tanya kita kata molek lah gitu. Dia nak semaya bukan nak curi. Dia kata dia mana dia nak baca Quran? Dia nak berqiyamul lail seperti dia. Apa tak molek? Boleh jadi kita kata gitu berdasarkan perasaan kita. Dia nak puasa tu bukan tak saya puasa. Dia nak puasa, cuma lebih banyak daripada puasa Nabi. Hak berat lagi tak senikah. Apa tu? Sebab takut terganggu ibadat. Nak fokus betul pada ibadat. Siapa bila-bila tak senikah? Tak apalah. Hadis ni ringkas. Dalam hadis lain sebut bila Nabi balik, isteri Nabi pun ceritalah gini. Ada setengah riwayat kata esok baru Nabi pergi cari. Ada setengah kata hari tu lalu pergi. Kalau kita ni nampak, kalau kita ambil hari tu lalu, ulama kata nak ayat Nabi tidak mahu bertangguh dalam masalah. Jadi Nabi pergi cari itu, Nabi kata macam mana? Sebelum kita buat kesimpulan hadis. Nabi pergi cari sahabat dia. Pergi cari, maka Nabi pun kata pada sahabat dia, "Kamukah antumul ladzina qultum kadza?" Kamukah yang kata begini? Nekat siapa tak tidur malam nak qiyamul lail, nekat siapa tak setiap hari nak puasa, nekat sehingga tak kahwin nah. Kamukah yang kata begitu? Wallahi, demi Allah, sesungguhnya akulah orang yang paling takut kepada Allah. Nak banding kamu, akulah orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah. Tetapi aku berpuasa dan ada aku ketikanya aku berbuka. Aku salat dan ada ketika aku tidur pada waktu malam. Aku berkahwin dengan perempuan-perempuan, bukan seorang, ramai isteri aku, 9. Maka sesiapa yang benci raghibaan ni maknanya benci. Asal raghibaan ni ingin, asal mana ingin, tapi bila masuk an jadi berubah makna, jadi benci.
Sesiapa yang benci kepada sunnahku, dia bukan pihak aku, dia bukan umat aku, tak termasuk dari kalangan zumrati, kumpulan aku di hari akhirat. Dia maksud hadis ini. Kalau kita tengok di sini, Nabi marah pada sahabat dia ni bukan marah kerana nak ibadat dengan banyak, tetapi mereka nak melakukan ibadat melebihi daripada kadar yang Nabi buat. Dalam hadis lain Nabi kata halakal mutanatti'un, binasalah orang yang melampau dalam ibadat. Mana buat lebih daripada Nabi buat. Sebab Nabi kata aku orang paling takut tu, hak aku buat secemok tu hak tu terbaik tu. Berdasar pada wahyu. Hak kamu nak buat lebih tadi berdasar pada nafsu semata-mata. Jadi Nabi tak benar. Padahal kita kata dia nak semaya apa? Dia nak puasa apa? Tak boleh. Sebab agama ni dia bukan ikut kita rasa molek. Tapi agama ni dia ikut Nabi buat macam mana. Dia panggil kaifiat. Sebab tu kena ingat hadirat. Dalam bab ibadat, dalam bab kita ikut Nabi ni, dia kena tahu asas dua perkara. Pertama sekali kita kena tahu hukum tu sabit ke tidak. Hak niat tu kita tak boleh bincang. Tu perkara yang asas. Berkenaan dengan ibadat kita kena tahu hukum dia tu ada ke, sabit ke tidak, tu sah. Yang kedua, bila kita tahu ada, kena tahu pula lagu mana Nabi buat. Dia panggil kaifiat itu. Sabit tu sekara, kaifiat lagu mana. Baca Quran tu sabit, tapi Nabi buat lagu mana. Mudah ya kalau kita ambil contoh gini, mudah nak faham. Puasa, tu rukun lah. Lepas tu apa Nabi kata ramai orang puasa tapi tak boleh gapo, boleh lapar ada dahaga. Boleh lapar ada dahaga. Tu ya dia boleh dengan puasa. Apa jadi gitu? Sebab dia tidak ikut cara puasa Nabi. Jadi maknanya kalau kita nak ambil kira hadis tu dah hadis lain, seseorang yang beribadat tapi cara ibadat dia ikut versi dia sendiri, dia ikut cara dia sendiri, dia ikut nafsu dia, tak ikut betul cara Nabi, kaifiat Nabi buat, disiplin yang Nabi tunjuk dalam sesuatu ibadat, dia akan saja tu. Tak boleh apa-apa. Walaupun benda tu sabit, kita kena tahu. Kena tahu. Kalau tidak bahaya, kena tahu. Bahaya kena beringat sikit. Sebab ibadat ni dalam Quran pada sebut kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu dalam ayat tu. Nabi kata, nakkah kalau aku cerita pada kamu orang yang rugi dalam amalan? Bukan rugi tak beramal tapi rugi. Yang mana usaha mereka, hasil mereka, kerja mereka dunia tu dianggap sebagai sesat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Masa kehidup. Jadi mereka ni jadi sesat lah. Dalam kehidupan jadi sesat. Sebab apa? Beramal tak kena cara. Ramai juga ahli-ahli tafsir kata ini puak-puak bid'ah. Puak bid'ah ni bukan tidak beramal, kuat beramal, tapi cara tu tak kena. Dulu semasa mereka hidup, mereka merasakan alladzina hum yuhsinuna. Mereka lah orang yang buat baik. Mereka yakin gitu. Tiba-tiba tengok di hari akhirat kosong markah. Tak ada hak banyak tu. Bahkan dalam setengah hadis disebut banyak pahala dia sebesar bukit apa ni? Gunung Tihamah tu. Hak gunung-gunung Uhud tu hak buat dosa. Gunung Bukit Tihamah akhir sekali hilang di haba'an mansura disebut dalam tu. Jadi seperti debu-debu yang diterbangkan oleh angin. Apa tu? Kerana buat ibadat, tahu ibadat ni ada Nabi buat, tapi tak seikut cara pelaksanaan itu mengikut pelaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena jagalah kena jaga tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat untuk hidup dengan kehidupan cara rahib, cara kependitaan. Siapa tak usah kahwin, memutuskan hidup dengan dunia, duduk betapa, putus hubungan dengan masyarakat. Seperti mana rahib-rahib tu, siapa tak nikah misalnya tak kahwin, tu Nabi tak. Cuba kita tengok apa Nabi kata. Nabi kata ni, an Sa'd bin Abi Waqqas qala radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman bin Maz'un at-tabattul walau adina lahu lakhtasina. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak keinginan Uthman bin Maz'un untuk tabattul. Tabattul di sini makna hidup dalam keadaan membujal lah, tak mau berkahwin. Nak hidup dengan cara rahib, nak memutuskan hubungan dengan dunia ni sebab nak tumpu pada ibadat. Allah tak benar. Bahkan Nabi kata kalau diberikan keizinan
kepadanya pasti kami akan melakukan kasih. Mana kalau diberi keizinnya umat Nabi ni, seperti mana berlaku kepada agama lain, pasti dia akan ejah supaya tak ada nafsu jadi. Dia kasihlah kita panggil. Mana dia buat sesuatu menyebabkan pada kemaluan dia lah. Ataupun dia makan obat dia, menyebabkan jadi hilang selera pada pasangan dia. Taksir pada perempuan, taksir pada lelaki. Apa nak tumpu pada. Jadi lagu tu lah. Dan memang ada berlaku pun pada setengah-setengah agama lain. Kalau buat gitu. Al-Quran juga menegaskan perkara yang sama. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha fa atayna alladhina amanu minhum ajruhum wa katsirun minhum fasiqun. Perbuatan mereka beribadat secara rahbaniyah, mereka lah sahaja yang mengada-ngadakan dan mereka yasa perkara itu. Kami tidak mewajibkannya atas mereka. Jadi mereka buat demikian kerana mencari redha Allah. Maksud tu molek. Dalam pada itu mereka tidak menjaga dan memelihara menurut yang sewajibnya. Oleh itu orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad di antara mereka kami berikan pahala, dan sebaliknya ramai di antara mereka yang fasik, yakni derhaka kepada ajaran Nabi SAW. Jadi maknanya di sini Nabi tak mahu kita umat dia hidup seperti kita kata kepadrian, kependitaan, rahbaniyah tasih. Hak supaya kita hidup lah ni molek dah ni. Cuma kita tingkatkan lagi. Dari segi kualiti hidup tu mengikut kita upgrade hidup kita dengan cara sunnah Rasulullah lah. Saya banyaklah kita. Saya nak sebut gini mana hidup kita hak kita buat lah ni tu molek dah. Secara umumnya. Ginilah cara hidup hang ni dengan cara dia ni tak serupa hidup. Memang gitu agama. Cumanya kita nak buat kira je lagu mana biar kita setiap kita buat tu jadi boleh pahala. Jadi mana Islam ni dia mengajar kita memberi nilai tambah pada kehidupan kita dengan kita sesuai dengan agama. Mana tak ada satu pun kehidupan kita yang dianggap baik bila kita beragama, kita kena tolak tu. Hubungan dengan ibu bapa misalnya dengan orang Islam lah. Ada setengah tu dia masuk Islam. Kita kata kaum buat masuk Islam lah. Keluarga dia tak masuk Islam sangat bu. Baik, bila dia masuk Islam, dia kena buat baik tu atas nama agama. Bahkan kalau dia abaikan tanggungjawab terhadap keluarga dia, berdosa dia. Maknanya kalau dia tak masuk Islam, dia tetap buat baik. Tapi bila dia masuk Islam, diberi nilai lebih lagi atas kebaikan. Maknanya dengan dia buat tu boleh pahala. Tu orang panggil agama. Tak adalah kata bila seorang itu beragama Islam, berubah dia hubungan dengan orang pun jadi berubah. Tak, gitu juga. Tak ada beza pun. Duk pergi kedai situ. Hak duk jual kedai, jual situ. Hak duk bagi motor situ. Cumanya bila dia faham agama, dia boleh pahala dengan kerja dia tu. Lepas tu banyak lagi perkara-perkara lain yang dia kena buat, yang mana umumnya hak dia buat dah. Jadi gitulah hadirat. Jadi rasanya kita tidak sempat nak bincang semuanya. Kita sambung semula lah untuk bahagian akhir itu. Ada apa-apa soalan kalau nak tanya? Satu dua soalan kalau ada nak tanya boleh dipersilakan. Okey, kalau tidak ada apa-apa persoalan kita tangguh setakat itu dulu. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan ini dalam bulan Syawal lah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.